Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kali ini kita akan teruskan sesi pembelajaran kita untuk mata pelajaran pendidikan Islam tahun 5 di bawah bidang ulum iaitu bidang akidah yang bertajuk As-Sabur. Okey, nanti kita tengok apa dia As-Sabur ini. Okey, sebelum kita mulakan belajar, pembelajaran kita hari ini, saya nak semua orang tanda tangan dan kita akan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين. Okey, kita teruskan anak-anak. Saya nak semua perhatikan dulu apa yang terjadi ataupun apa yang berlaku dalam gambar ini. Betul, gambar orang sedang bergaduh, dua orang budak lelaki atau dua orang lelaki sedang bergaduh. Tak tahulah sebab apa. Tapi apa yang saya nak tekankan kat sini, bila seseorang ataupun kita sedang bergaduh, apa yang sebenarnya yang terjadi? Kita sedang dalam keadaan yang marah. Betul. Kita dalam keadaan yang marah. Jadi apa yang sebenarnya dalam Islam menggariskan untuk kita seseorang ataupun kita lah dalam keadaan yang marah. Siapa tahu? Tepat sekali. Saya pasti ada yang menjawab kita perlukan kesabaran. Orang walau macam mana marah pun kita perlukan ada sedikit kesabaran, sedikit pun boleh. Kesabaran itu dan insya-Allah ada sifat sabar itu akan menyebabkan pergaduhan seperti ini tidak akan berlaku. Okey, apa kaitannya tadi? Sebab kita nak belajar tentang sabar. As-Sabur. Apa dia As-Sabur? As-Sabur ialah salah satu nama Allah iaitu As-Sabur. Nama Allah kita panggil apa? Asmaul Husna yang ada 99 nama Allah yang baik tu kan. Okay, Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang penyabar dan memberikan ganjaran baik ke atas kesabarannya. Macam tadilah, kalau kita dalam keadaan yang marah, kita nak bergaduh tapi kita rasa kita nak sabar. Kita sabarkan diri kita supaya kita tak akan bergaduh ataupun melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan yang menyebabkan kecederaan kadang-kadang teruk lagi kematian. Jadi Allah janjikan apa? Bagi hamba-hambanya yang penyabar dan memberikan ganjaran baik atas kesabarannya. Sedangkan Allah juga mempunyai nama As-Sabur iaitu sabar ni dalam konteks sabar. Apatah lagi kita sebagai hambanya perlu ada sifat sabar. Okey, kita tengok dulu antara situasi yang memerlukan kesabaran dalam hidup kita. Saya ambil dalam konteks kamulah yang memang berada di sekolah, belajar di sekolah kan. Contohnya berada di kantin. Ni, berada di kantin ni. Okey, kalau sebelum ni malah sekarang makanan sampai kat kelas sebab kita ada SOP baru. Tapi kalau sebelum ni kita beratur kan dekat kantin, beratur seorang-seorang untuk membeli kantin. Bagi orang yang beratur tu, sebenarnya awak dah ada sifat sabar. Baguslah. Apa tadi? Saya balikkan semula tadi. Allah sangat menyayangi orang-orang yang bersabar. Okay. Bila sabar, bila beratur seorang-seorang tengok keadaan teratur. Jadi, makanan pun dapat dibeli, tak ada pun pergaduhan, tak adalah masa pun jadi awak terlewat untuk makan kan sebab tak sabar tadi. Okey, tapi dengan adanya kesabaran, kamu beratur, kamu dapat beli makanan, kamu dapat makan waktu rehat. Okey, cuba tengok keadaan yang kedua. Sabar, tengok adik sedang tonton TV, awak sedang belajar, tegurlah. Kalau boleh tegur, tegurlah dengan cara yang baik. Tapi dalam keadaan yang sabar. Begitu juga dalam keadaan bila kita diuji dengan kesakitan ataupun kita diuji dengan
rasa sakit, demam ke, rasa tak boleh bangun ke kan. Itu Allah nak uji kita supaya kita lebih tambahkan kesabaran dalam diri kita. Okey, begitu juga dengan naik bas macam ni, sama naik van, naik bas kan. Kalau tak sabar, rempuh je. Bila rempuh je, itu yang berlakunya keadaan-keadaan ataupun situasi yang tidak diingini. Okey, kita teruskan dengan pengertian as-sabur. Saya nak semua orang sebut as-sabur. Tengok penerangan untuk as-sabur. Hukumnya ialah wajib sebagai seorang Islam wajib beriman dengan nama Allah as-sabur. Kena ingat balik as-sabur tadi saya terangkan ialah 99 nama Allah tadi. Asmaul Husnah, nama-nama yang baik untuk Allah. Okey, as-sabur bererti Allah Maha Penyabar dengan tidak tergesa-gesa. Tahu tergesa-gesa dengan tidak lajulah melakukan sesuatu sebelum masa yang telah ditetapkan. Tengok Allah pun ada sifat as-sabur ini. Ada nama as-sabur. Tapi as-sabur kepada Allah, ini maksud dia. Allah Maha Penyabar, tidak terburu-buru. Okey, perkataan lain, tidak tergesa-gesa, nak cepat-cepat melakukan sesuatu sebelum masa yang telah ditetapkan. Lihat, Allah pun tidak terburu-buru ataupun tergesa-gesa untuk melakukan sesuatu. Okey, sebab inilah ada as-sabur, ada nama as-sabur pada Allah. Jadi apa hukum dia? Hukumnya ialah wajib untuk kita beriman bahawa dengan nama Allah ini as-sabur. Okey, apa contohnya kita nak relatekan as-sabur, nama Allah as-sabur ni? Contohnya Allah tidak Allah tidak terburu-buru menurunkan azab ataupun seksa kepada hamba-hambanya yang derhaka. Okey, di kalangan hamba-hambanya ada yang melakukan dosa, ada yang melakukan perkara-perkara yang Allah tak suka pun. Tapi apa yang Allah buat, kerana Allah ini as-sabur, Allah tak cepat-cepat pun menurunkan balasan ataupun azab yang siksa tu, siksa ataupun balasan kepada hamba-hambanya yang melakukan dosa ni. Okey, dia tunggu dulu ataupun dia beri peluang dulu. Kan? Itu perancangan Allah lah. Itulah yang nak dikatakan bagaimana contohnya Allah itu as-sabur. Kita lihat apa dia dalil yang berkaitan dengan as-sabur. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah as-sabur." Apa maksud dia tadi daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya bagi Allah 99 nama, iaitu 100 kurang 1. Maksudnya 100 tolak 1 jadi 99. Sesiapa yang mempelajarinya, alhamdulillah kita sudah mempelajarinya, maka dia akan masuk ke dalam syurga, ke syurga. Siapa ni orang yang mempelajari 99 nama Allah ini? Antaranya termasuklah hari ini yang kita sedang belajar ialah as-sabur riwayat Tirmizi. Okay, alhamdulillah anak-anak, Ustazah pun dapat tempias, anak-anak yang sedang mendengar tajuk ini, belajar tentang tajuk ini juga dapat juga ganjaran pahala. Sebab Allah dah kata apa tadi? Siapa yang mempelajarinya maka dia akan masuk ke dalam syurga. InsyaAllah Allah janji ni. Jadi bila kita sedang belajar tentang 99 nama Allah ini, insyaAllah Allah menjanjikan kita sesuatu yang baik untuk kita kan. Okey. Okay, apa dia kesan-kesan orang yang beriman dengan as-sabur ni? Kesan dia, orang yang beriman. Kalau dipercaya Allah itu as-sabur, mesti ada kesan pada orang itu. Mesti ada sesuatu yang kita lihat tindakan pada orang itu. Apa dia? Okay, yang pertama, manusia itu akan menjadi orang yang penyabar. Tentulah tajuk pun as-sabur, Allah Maha Penyabar. Maka kalau kita beriman, kita lihat contoh-contoh bagaimana Allah itu as-sabur, maka kita juga sebagai hamba-Nya, sebagai manusia akan menjadi seorang yang penyabar. Daripada surah Al-Baqarah
Ayat 153. Innallaha ma'as sabirin. Maksudnya sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar. Orang yang sabar ni Allah janji Allah akan tolong. Dia sabar. Yang kedua, kesannya ialah menjadi manusia yang bersyukur. Okey, apa yang terjadi pada dia, dia sakit, dia sabar dan dia bersyukur dengan apa yang dia dapat. Contoh juga apabila dia dapat satu anugerah. Kan? Macam dalam gambar ni, tahniah Luqman. Okey, apa yang Luqman tu cakap? Alhamdulillah. Dia melahirkan rasa syukur. Terima kasih cikgu. Dia cakap terima kasih lagi kepada cikgu. Syukur lagi. Okey, yang itulah yang kesannya orang yang kedua ialah menjadi orang yang bersyukur. Yang ketiga, kesan yang ketiga, sentiasa mentaati perintah Allah. Wajiblah bila kita dah beriman kepada sifat as-sabur ini, automatik sebenarnya memang kita beriman kepada Allah dan apa tindakan kita akan mentaati setiap perintah yang datang daripada Allah. Yang keempat, seronok melakukan kebaikan. Apabila ada sifat sabar atau kita percaya Allah itu as-sabur, kita ada sifat sabar juga, insya-Allah sifat-sifat yang baik ada pada diri kita. Contohnya yang keempat, seronok untuk melakukan kebaikan. Hati kita tak sedap, kita tengok orang tu susah. Kita tengok orang tu susah, orang tu jatuh ke tiba-tiba depan kita kan. Nak tengok biar je. Jadi bila kita biar tu maksudnya tak dapat lagi kesan yang nombor 4 ni. Tapi bila kita tengok orang yang susah, kita tengok orang yang perlukan bantuan, kita seronok nak tolong. Walaupun keadaan masa tu kita pun tak tahu kita boleh tolong ke tak, tapi kita seronok nak tolong, cuba nak tolong. Jadi itu antara kesan yang baik yang keempat bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan nama Allah As-Sabur. Okay, dan yang kelima, sayang kepada Allah. Tanda kita sayang kepada Allah ialah kita menjauhi segala larangan-larangannya. Ini kesan, 5 kesan bagi orang yang beriman dengan Allah As-Sabur pada mana tindakan manusia tu ya. Baik, apa dia kelebihan-kelebihan orang yang mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan? Ini konteks sebagai seorang manusia, termasuk ustazah lah, termasuk anak-anak semua. Kalau kita ada sifat sabar dalam kehidupan, apa kelebihan untuk orang? Yang pertama, orang itu akan sabar. Orang yang sabar akan dikasihi Allah dan mendapat ganjaran pahala. Orang yang sabar ni, Allah dah janji tadi masuk syurga kan? Bukan syurga. Allah dah janji Allah akan sayang kan? Jadi, bila Allah sayang, mesti dapat ganjaran pahala. Bila dapat ganjaran pahala, insya-Allah. Ganjaran pahala itulah yang membantu kita untuk masuk ke dalam syurga. Orang yang sabar akan sentiasa tabah, redha dengan musibah. Apa saja yang datang dalam diri dia, dalam kehidupan dia, dia sabar. Sabar ni nak kata bukan senang nak cakap, nak zahirkan kesabaran, tapi insya-Allah sabar ni datang daripada hati kita. Sentiasa tabah, sentiasa muhasabah diri, kita tanya diri kita, kena sabar. Dalam keadaan apa sahaja pun kita kena sabar, didik diri kita sendiri. Kita kan guru kepada diri kita sendiri, didik diri kita sendiri itu sabar, redha dengan apa segala musibah ataupun ujian yang Allah berikan, sebab Allah nak naikkan darjat kita. Sabar ke tidak, Allah nak naikkan tahap keimanan kita kepada Allah, next level yang tinggi sikit. Jadi orang yang sabar ni mesti kena sentiasa tabah. Orang yang sabar juga akan sentiasa tenang. Kalau awak tengok, kalau guru-guru yang kalau cikgu-cikgu, bukan cikgu lah, kalau orang-orang yang tak marah-marah, dia tenang je kan. Awak pun tengok dia pun tenang je. Dia selesaikan masalah dalam keadaan yang harmoni saja, tidak perlu dalam keadaan yang tegang. Dan tidak mudah putus asa. Orang yang sabar ni dia fikir untuk tidak mudah putus asa. Dia tak akan stop sesuatu yang dia buat kat situ saja dengan mudah. Dan juga selalu bermotivasi. Apa dia bermotivasi? Selalu semangat lah. Ada cara dia. Hari ni tak jadi, besok boleh mesti ni, besok boleh kena buat ni juga. Sentiasa bermotivasi. Sebab apa? Orang itu ada satu sifat, iaitu sifat sabar dalam diri dia.
Itulah kelebihan-kelebihan orang yang mengamalkan sifat sabar dalam kehidupan dia. Okey, tugasan untuk hari minggu ni sebelum Ustazah nak habiskan, nak akhiri pembelajaran hari ni, Ustazah nak semuanya ambil buku tulis, kan? Lihat balik rakaman ini tadi, ataupun boleh tengok juga rujuk muka surat, buku teks muka surat 92 sehingga 96 sebagai rujukan tambahan awak juga. Okey, hanya ni saja kesan beriman dengan Allah As-Sabur. Tadi kita dah bincangkan dalam bentuk peta bulat. Dalam bentuk peta bulat, ingat ada bulat dia ke tajuk ke tengah-tengah, ada bulat yang besar, dan yang paling penting ialah ni ada juga empat segi, di mana ruangan empat segi tu untuk rujukan guru, buku teks kan. Awak tengok internet ke boleh tulis di situ. Okey, tulis dalam buku tulis. Okey, sebelum saya akhiri, kita dah tamat untuk sesi pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah dapat bermanfaat kepada kehidupan kita. Amalkan sifat sabar dalam kehidupan kita. Tenangkan diri kita supaya kita dapat menyelesaikan apa sahaja masalah atau menghadapi apa sahaja ujian. InsyaAllah ada sesuatu ganjaran yang baik untuk kita yang Allah janjikan kepada kita. Kita nak tutup dengan pembelajaran kita pada kali ini dengan sebuah video sama-sama kita membaca Asma'ul Husna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.